2 hari lepas, saya ada tunjuk cara untuk buat kat tangan. Tujuan kita buat kat tangan tu untuk mengelakkan tangan tu menjadi keras. Okay? Bila saraf tak aktif, saraf tak berapa aktif disebabkan oleh blok dekat otak, dekat bawah otak, kepala. Okay? Tangan ni kita akan jadi mengecut. Dia bukan kurus, jangan salah faham. Dia bukan kurus. Dia punya daging mengecut, mengeras. Kalau misal kata daging dia besar macam ni kan, tangan dia besar macam ni kan, bila dia punya saraf tak berapa nak berfungsi kan, dia akan jadi kecut macam tu. Dia seolah-olah dia jadi macam tu. Macam pesakit kencing manis. Kalau dia kencing manis teruk, dia punya kaki, dia punya tangan akan jadi kecut. Daging yang kecut, dia akan jadi keras. Kalau ada sesiapa keluarga kencing manis, pegang dia punya betis. Paling senang nak tahu dia kencing manis teruk atau tidak, pegang dia punya betis. Kalau dia punya betis tu ala-ala kayu lagi tu, tak adalah sampai macam kayu kan, tapi memang pegang macam ni lebih kurang. Dia kena kawal dia punya pemakanan. Dia ada 2. Lebih gula pun jadi macam tu, kurang gula pun jadi macam tu. Orang yang kena mal stroke, dia berpotensi untuk jadi macam tu. Jadi kita kena longgarkan macam yang saya ajar semalam, macam yang saya buat semalam. Mana model kita? Mari model kita sekejap. Kita panggil model kita sekejap. Mari kita bagi tahu. Model kita dah datang. Okey. Semalam 2 hari lepas saya dah tunjukkan cara goyang-goyangkan sakit punya otot dengan tujuan supaya dia tak jadi keras, dia tak jadi macam tu. Itu sebabnya kalau misal kata kena mal stroke ataupun stroke, tangan akan menarik, dia akan tarik jadi macam tu. Jari 3 ni akan melekat. Kenapa jari 3 ni melekat? Sebab dia punya urat dekat sini sama. Dia urat dia pusing atas. Jadi kita nak kena longgarkan otot. Longgarkan otot, longgarkan. Ini kena buat hari-hari, bukannya 1 bulan 1 kali, 2 minggu sekali, seminggu sekali, bukan. Ini kena buat hari-hari. Tahu? Itu sebab kalau ada pesakit yang datang, saya syorkan dia bawa 1 orang yang jaga dia. Jangan ingat dah kena masuk, dah kena stroke, datang buat sekali, datang buat 2 kali. Saya biasa macam tu. Orang-orang macam ni, dia jumpa saya 3 kali datang rawatan. Narita, kenapa saya tak pulih lagi? Ramai. Macam mana nak pulih? Datang dah lah 2 minggu sekali, seminggu sekali. Dia patut hari-hari. Yang kita ni pula tiap kali datang kita ajar. Ajar orang jaga dia. Tapi bila lah selesai cakap, orang tak buat. Kalau sayang family, sayang keluarga, tak nak susahkan diri, bantu dia sihat cepat. Goyangkan tangan. Goyang. Tangan yang macam tu, dia akan pulih balik jadi macam tu. Ini pesakit mal stroke. Begitu juga dengan kaki. Goyangkan. Cubitlah mana? Bukan cubit ni. Macam ini. Buat. Gerakkan tangan. Gerakkan jari kaki. Gerakkan. Sebab rawatan untuk mal stroke ataupun stroke bukan dekat tangan, bukan dekat kaki, tapi dekat kepala. Dekat bahu. Okay, thank you. Faham okay. Jadi sentiasa pastikan tu. Jangan ada. Bila berlaku, semua orang berpotensi. Semua orang ada potensi kena mal stroke. Kalau dia dah kena sekali, dia boleh kena lagi. Saya dah ramai jumpa orang yang datang dah kena 2-3 kali. Orang mal stroke juga, doktor kata
Doktor kata bukan saya kata. Doktor kata kebanyakan malastrok ni kalau dia kena bahagian saraf untuk emosi, jangan tak percaya, kita ada saraf untuk emosi, susah hati sikit jadi. Saraf perasaan. Dia dekat bahagian sini. Bila kena susah hati sikit jadi. Jadi kepala yang bonjol-bonjol ada angin tu buang. Saya ada ajar cara buat migraine. Betul tak? Cara urat buat sakit kepala. Betul tak? Pakai ni, siku ni, bukan siku. Ni, tengah-tengah ni. Ni. Bukan ni. Ni, letak. Nampak? Letak. Bulat. Jadi yang bengkak-bengkak kat kepala tu, angin tu dia akan lerai. Dia lerai, dia akan keluar. Angin tu angin panas yang tersekan. Okey. Itu bila kena kat sini, saluran darah tu dia akan menghalang saluran darah ke otak. Okey. Lepas tu nanti 2-3 hari bila badan tu dah reda, dah okey, kita akan pulih. Tapi 2-3 hari tu kalau kita tak rawat, kalau kita biar, dia akan merosakkan hujung-hujung saraf. Selalu kena kat sini. Yang saya kalau kena malastrok, saya akan rawat saraf bahagian ni. Ni 1 inci lebih. Ni saya akan rawat ni. Kalau sakit maknanya kepala tu ada angin. Okey, ini saya akan rawat ni. Mata saya akan buka balik. Saya nak cepat, saya buat ni. Ni. Saraf macam ni. Urat darah pun semua macam ni. Saraf dia ada hujung-hujung. Kalau urat darah tak putus. Okey? Dia bersambung aja. Kalau putus nanti dia ada ke arah lain pula. Ada blok mana-mana dia ada ke lain pula. Tapi kalau ke otak, saya pernah kena tu. Apa yang kiri atau kanan, Mamior? Selalu orang panik hantar hospital. Kalau ada orang sakit macam tu, tak ada siapa boleh buatkan kita. Walaupun orang tu duduk depan kita, walaupun kita duduk kat pangkuan dia, tak ada. Kita buat sendiri. Kita sendiri tahu keadaan kita macam mana. Kita sendiri tahu kita punya rasa tu semakin menjadi ataupun tidak. Kalau dalam tidur memang selalu tak rasa. Tahu-tahu bangun muka dia herot, mata dia herot. Saya dah kena 2 kali dalam tidur. Mula-mula kita memang panik. Kali pertama saya pun jerit. Tapi jerit mulut tak boleh bercakap. Mulut dah tarik, saya cuma boleh cakap sebab apa jadi macam tu? Sebab lemah saraf, lidah dah masuk dalam. Saya cerita, masa mula-mula saya kena, saya tak tahu. Jadi terbiar macam tu saja. Lepas tu, bila suami saya datang, tangan saya dah kejam. Dia dah jadi, tangan saya dah jadi terpulas macam tu. Macam ni. Tangan dah lah rasa daging terpulas macam tu, ternaik pula tu. Lepas tu kaki pun macam tu, kaki jadi tegang. Masa tu tak tahu. Masa tu ingat dah sampai masa. Masa tu ingat. Jadi apa yang ada di mulut masa tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Memang tak putus-putus. Ambulan pun sampai. Nunggu ambulan. Masa tu saya tak tahu lagi. Kali kedua, masa ke hospital kali pertama, saya buat rawatan sendiri. Dia lega. Lepas tu dia jadi balik. Dia serang saya 3 kali ke hospital. Doktor cucuk jarum sampai berdarah pun saya tak rasa. Tak ada benda. Tapi bila dia cucuk kaki kiri, nasib baik saya tendang tu tak kena dia. Kalau tak dia terlanting. Lepas tu kita kena buat sendiri. Kena ingat
Mild stroke rawatan dia bukan kat badan, kat tangan, kat kaki tu, bukan, tapi dekat bahu. Cari, ada orang kat sini, ada orang kat sini, ada orang kat sini, ada orang kat sini. Nasib baik sikit, jadi Bell palsy. Bell palsy ni pun kalau nasib tak baik, dia lama, bertahun-tahun tak baik-baik. Adalah mata tinggal jadi macam tu. Macam tu mata. Sudahnya orang mata kecil sebelah. Padahal pada asalnya sama. Ya. Jadi kena belajar untuk jangan panik. Okey? Ni penting. Ni penting. Okay? Apa pun kita jangan panik. Pandai saya cakap kan, saya sendiri panik mula-mula dulu. Ya? Saya sendiri ya. Tapi masa dekat emergency, saya terus buat. Saya terus buat, saya terus dimasukkan ke ICU. Sebabnya darah saya sangat tinggi, ya. Kemudian saya punya tangan dah keras. Saya kena sebelum maghrib, lebih kurang pukul 8.30 baru ambulans sampai. Masa tu dia dah mula merosak banyak. Tapi sebabkan saya ni tukang urut, jadi saya terus buat. Walaupun saya jerit-jerit, panik-panik tu kan, saya terus buat. Kenapa ni? Oh, aku dah kena ni, aku dah kena. Dia sebenarnya apa tau? Dulu saya start rawat pesakit stroke tahun 2008. 2009 lah aktif. 2009 paling aktif. 2009 saya selalu pesakit stroke je pergi hospital. Pergi hospital pesakit stroke. Pergi hospital je pesakit stroke. Pesakit mild stroke, minor stroke. Ya. Jadi saya pergi. Jadi bila kadang-kadang orang yang tak tahu, orang yang kena ni, dia bagi dia umpama macam hancurlah hidup, dah musnahlah hidup dia, dah habislah hidup dia. Tak ada. Itu sebabnya pentingnya kita kena tahu. Kalau ada apa-apa penerangan tentang tu, kita dengar. Kita jangan dengar tentang moden saja, kita dengar kedua-duanya sekali. Tradisional pun kita dengar juga. Sebab kebanyakan masuk pun atas bantuan tradisional juga, holistik juga. Urut-urut tu, ramai pakar-pakar urut dekat luar tu. Saya percaya tukang urut dalam ni semua dia jadi pakar dah. Sebab dia buat urut dan juga buat rawatan urat saraf. Ya. Pesakit kencing manis, darah tinggi, risiko. Ya, risiko parasida. Ya. Jadi benda ni tak boleh ambil ringan. Kalau jadi berlaku apa-apa, bertenang. Sebab bila kita tidak bertenang, kita jadi panik, risiko untuk lebih teruk besar. Ya. Jangan takut. Waalaikumsalam Nurhanisa. Faham tak tu? Rawatan untuk mild stroke ni mudah. Yang penting tahu tempat dia di mana dan juga bagaimana cara rawat dia. Cara rawat saya dah bagi tahu. Mudah saja.